KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, tadi di jam kedua anda dah bersama dengan Wani Kerry. Nampaknya macam membuat latihan menjahit ya. Afiq tak tahu sangat sebab mak Afiq walaupun menjahit tapi Afiq tak tahu. Tahu-tahu sarung baju je yang dah siap. Baiklah, jadi untuk jam yang ketiga ini anda bersama dengan saya dan juga kita akan ada guru jemputan. Subjek kita pada kali ini iaitu subjek pemprosesan makanan kertas 1. Ini khusus untuk calon-calon SPM yang mengambil subjek ini. Jadi macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua, sekarang ini kita masih lagi belum menang. Kita masih lagi memerangi wabak penyakit virus COVID-19 dari tahun 2019, 2020 dan sekarang kita dah 2021. Masih lagi tidak selesai masalah ini. Jadi kita kena sama-sama patuhi SOP. Mudah saja. Gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan diri anda dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Dan lagi satu Afiq nak pesan, kita dah pun PKPB, ada yang dah PKPP, jadi dah boleh keluar ke tempat awam. Kalau anda ke tempat awam, pergi kedai runcit ke, pusat membeli belah ke, jangan lupa untuk scan MySejahtera, scan barcode terlebih dahulu, fill up form, isi nama dan tembak dahi dulu, cek suhu. Sekiranya suhu kita berlebihan, kita tak boleh masuk ke tempat kawasan awam. Alright? Ingat, hashtag lindung diri, hashtag lindung semua dan juga hashtag kita jaga kita. Baiklah, sekarang kita nak tahu siapa guru jemputan kita. Jom kita saksikan profil guru melalui VT yang telah disediakan ini. Jom. Itu dia guru jemputan kita pada hari ini iaitu Cikgu Faisal. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afiq. Sihat Cikgu? Sihat. Terima kasih atas undangan dan jemputan. Ya, terima kasih juga Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Cikgu, sebelum kita mulakan latih tubi kita, Cikgu, ada tak apa-apa penerangan serba sedikit tentang subjek ini ataupun pesanan buat calon-calon SPM yang mengambil subjek ini? Okey, sedikit perkongsian berkaitan subjek pemprosesan makanan. Baik. Okey, di bawah mod KBSM, subjek ini merupakan elektif ataupun mata pelajaran pilihan yang ditawarkan di peringkat menengah atas bagi tingkatan 4 dan 5, iaitu mata pelajaran elektif vocational. Ya. Dan kepada calon-calon yang telah mendaftar dan bahkan menduduki kertas 1 pemprosesan makanan pada 22 Mac 2020, hari Isnin insya-Allah, kertas terakhir. Semoga kita bersama-sama mendapat manfaat daripada sesi perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah. Amin. Baiklah. Itulah dia kata-kata daripada Cikgu Faisal sebelum kita mulakan latih tubi. Tapi sebelum itu, kita nak tahu juga pandangan calon tentang subjek ini. Tapi sebelum tu Cikgu, saya nak bawa Cikgu ke meja sana sebab kita kena patuhi SOP. Kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan. Mari Cikgu, jom. Okey. Jadi Cikgu, saya pumpkan untuk Cikgu. Okay. Alright. Baik. Dan juga saya gunakan juga. Dan sekarang kita nak tengok pandangan calon SPM tentang subjek pemprosesan makanan ini sebelum kita mulakan latih tubi kita pada hari ini. Dan Cikgu boleh buka mas. Okey, terima kasih. Dan jom kita sama-sama saksikan VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Didik TV KPM. Harapan saya bagi pelajar SEA Kebakan calon SPM tahun 2020 agar mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Saya berharap saya akan dapat keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran pemprosesan makanan kerana pemprosesan makanan merupakan subjek kegemaran saya. Harapan saya, pelajar-pelajar SPM tahun 2020 dapat mencapai kejayaan yang diinginkan. Selain itu, saya juga berharap saya mendapat A+ dalam subjek pemprosesan makanan. Saya juga berharap selepas SPM saya dapat menyambung pembelajaran dalam bidang sains makanan. Didik TV KPM.
Okey, itu dia pandangan calon SPM tentang subjek kita hari ini iaitu pemprosesan makanan kertas 1. Dan cikgu, boleh ceritakan sedikit tak tentang subjek kita pada hari ini sebelum kita mulakan? Cikgu cerita sikit je, jangan tunjuk slide lagi. Okey, tak boleh surprise. Okey. Seperti awal tadi, seperti yang dah Hafiq tanya, apa dia berkaitannya ialah salah satu mata pelajaran elektif vocational yang ditawarkan di peringkat menengah atas, itu bagi kelas tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan juga antara subjek dalam peperiksaan dalam CJ Pelajaran Malaysia. Okey. Jadi maksudnya ini dalam aliran vocational lah, cikgu? Ya, betul, aliran vocational. Okey, baiklah. Jadi sebelum kita mulakan sesi latih tubi kita nanti, kita nak berehat terlebih dahulu, cikgu, sebab mungkin ada ramai juga pelajar di luar sana yang mungkin dah tak sabar nak mulakan latihan dan tak sabar nak dengar teknik dan juga cara panduan kita untuk skor subjek ini. Sabar, boleh keep on standby dan kita jumpa lagi selepas ini, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kita berehat dahulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Ingat, patuhi SOP macam Afiq pesan tadi, macam apa yang ada atas meja Afiq, pelitup muka dan juga hand sanitizer. Dan jaga jarak anda. Tengok cikgu dengan Afiq pun dah jauh sangat dah tu. Baiklah, jadi cikgu, kita dah bersama dengan 6 orang pelajar cikgu sendiri daripada SMK Pekan Pahang. Nah, kita ada Hafiz Amirul, kita ada Nazri, kita ada Nurul, kita ada Nurul Hazwani, Nur Hidayah dan juga Bun. Nama dia memang nama comel dia Bun. Nama timbangan Bun Pekan. Bun Pekan. Okey. Baik, cikgu, silakan cikgu untuk mulakan sesi latihan kita pada hari ini. Okey, terima kasih Afiq. Saya mulakan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan slide yang pertama. Okey. Pengenalan teknik menjawab soalan kertas 1 mata pelajaran vocational pemprosesan makanan SPM 2020 kod kertas 7203 Palang 1. Okey, sedikit pendahuluan memberi gambaran idea kepada apa berkaitan dengan subjek ataupun mata pelajaran pemprosesan makanan. Okey, pemprosesan makanan ataupun ringkasannya PEM, salah satu mata pelajaran elektif vocational yang ditawarkan di sekolah-sekolah menengah harian. Okay. Penawaran pembukaan mata pelajaran ini bermula sejak 2004 dan terdapat 52 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran PEM di seluruh Malaysia kecuali di Negeri Perlis dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Okey, kita terus kepada kandungan mata pelajaran. Okey, untuk makluman audien, okey, 5 pembelajaran bagi mata pelajaran pemprosesan makanan adalah modular basis ataupun berasaskan modul. Terdapat 5 modul pembelajaran, 2.5 lah, 2.5 pembelajaran di tingkatan 4 dan bakinya di tingkatan 5 kerana modul 3, modul hasil ternakan, separuh di tingkatan 4 dan separuh lagi di tingkatan 5. Okey. Baik. Ini antara itulah, okey. Apa-apa yang dipelajari. Modul 1 lebih kepada amali, modul 2 hingga modul 4 modul 1 teori, modul 2 hingga modul 4 amali berkaitan produk. Seperti yang boleh lihat pada paparan lah. Okay. Baik, jadi ini adalah modul-modul yang perlu pelajar kuasai, yang telah dipelajari, yang perlu dikuasai. Okey, dan modul 5 berkaitan keusahawanan dan juga projek kerjaya. Okey, kita terus kepada format kertas 1. Okey, nama kertas ialah pemprosesan makanan 1, kod kertas 7203 Palang 1. Minta calon-calon di seluruh negara bersedia dan pastikan kod yang betul 22 hari bulan. Jangan tersilap kod. Okey, tempoh peperiksaan bagi kertas 1 ialah 2 jam 30 minit. Jumlah soalan 15 soalan. Semua soalan wajib dijawab. Okey, nisbah aras kesukaran 5-3-2. 5 soalan beraras rendah, 3 soalan beraras sederhana dan 2 nisbah 2 pada soalan beraras tinggi. Okey, kaedah perskoran dan penandaan bagi kertas 1 pemprosesan makanan ialah dichotomous dan juga analitik. Okey, dichotomous ni untuk makluman Afiq dan juga audien. Maksudnya dua pilihan saja, sama ada kalau calon respon ataupun menjawab dengan betul, 1 skor, 1 markah.
Kalau salah kosonglah, kalau silap ataupun kurang lengkap. Jadi tak boleh Okey? salah lah. Dichotomous lebih kepada bahagian A dalam kertas inilah. Baik. Analitik maksudnya daripada segi peraturan permakahan, daripada segi peraturan pensukuran tu lebih luas. Ini daripada bahagian B dan bahagian C. Kita akan tengok, kita akan go through lepas ni lah. Boleh, tak Okey. ada masalah. Pecahan soalan ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A 10 soalan, bahagian B 3 soalan dan bahagian C 2 soalan. Okey, jumlah skor. Okey, 50 skor untuk bahagian A, 30 skor untuk bahagian B dan 20 skor untuk bahagian C menjadikan skor keseluruhan bagi kertas satu pemprosesan makanan ialah 100. Okey. Dan cadangan masa. Sebaik-baiknya calon mengikut cadangan masa yang telah ditetapkan yang diberikan oleh lembaga peperiksaan di dalam kertas. Contohnya untuk bahagian A, satu soalan calon boleh memperuntukkan 5 minit bagi setiap soalan. Okey. Bagi soalan bahagian B, lebih kuranglah sebab dia 40 minit bahagi dengan 3, 13 minit bagi setiap soalan dan bahagian C 30 minit juga untuk setiap soalan. Okey. Baik. Okey. Okey, kita terus kepada panduan menjawab bahagian A. Okey. Boleh. Calon-calon di skrin dah bersedia? Okey. Calon-calon Okey. dari SMK Pekan Pahang. Okey. Okey, apa yang ditanya? Bahagian A bagi kertas pemprosesan makanan, skop kandungan soalan ialah berkaitan pengetahuan dan pemahaman semasa murid ataupun calon menjalankan amali. Semasa sesi PDP lah. Bulan tingkatan 4 daripada Januari hingga November dan tingkatan 5 Januari hingga Julai. Okey. Penyediaan bahan mentah. Penyediaan, penggunaan, penyelenggaraan mesin dan alatan. Okey. Untuk yang penyediaan penggunaan mesin dan alatan, okey, terdapat 3 fasa ataupun 3 peringkat lah. Penyediaan sebelum, penggunaan semasa, penyelenggaraan selepas dilakukan, selepas amali dilakukan. Okey. Langkah kerja pemprosesan produk dan juga langkah kerja pembungkusan produk. Okey. Okey. Bagaimana hendak jawab? Bahagian A. Okey. Okey, baca dan fahamkan soalan. Saya rasa ini rutin lah. Bagi mana-mana kertas yang ditanya diuji pun akan itulah antara tips common lah, tips umum untuk semua kertas. Okey, gariskan kata tugas. Tengok kata tugas, menyedia, memasang, menggunakan, memproses, membungkus. Okey, ataupun menghasilkan. Okey, kenal pasti pengganggu dalam bahagian A. Pengganggu ialah pilihan jawapan yang tidak berkaitan dalam soalan yang ditanya. Okey, pilih langkah kerja yang betul, susun langkah kerja secara sistematik dan akur prosedur. Okey, dan sebelum menulis semak semula jawapan calon. Okey. Ini antara soalan yang ditanya dalam bahagian A. Okey, pertama mengenal pasti mesin, peralatan dan fungsi. Kalau soalan jenis ini Afiq, okey, antara panduannya baca senarai mesin dan peralatan yang diberikan. Okey, lepas ni kita tengok contohlah. Saya bagi tip dulu. Boleh. Okey, baca fungsi mesin dan peralatan yang dinyatakan. Okey, pilih fungsi yang paling tepat dengan mesin dan peralatan. Okey, jika terdapat 2 pilihan jawapan, calon boleh menulis salah satu daripada jawapan tersebut. Okey. Okey. Ini contoh soalan. Okey, berikut adalah senarai alatan yang digunakan untuk membuat sos tomato. Okey. Mensteril botol kaca dan penutup logam tu agak-agaknya apa kalau Afiq? Steril, botol kaca dan penutup logam. Alatan yang digunakan. Daripada 6 senarai alatan. Daripada 6 senarai daripada alatan. 6 di atas ni. Okey. Yang mana pilihan Afiq? Yang mana pilih Afiq? Saya rasa kejap. Saya tak dapat nak teka ni. Saya pilih je lah. Saya rasa macam refraktometer. Okey, ada lagi talian hayat. Kedua. Okey, yang kedua, jap. Okey. Satu lagi talian hayat. Satu lagi, pengukus. P, mula dengan P. Okey, betul. Pengukus. Okey, tak apa Afiq bukan Saya tak ambil proses makanan. makanan. Tapi okey, usaha yang bagus. Okey, itu maksudnya. Contohlah yang saya kongsikan tadi. Okey, 2 alatan yang boleh digunakan untuk mensteril botol kaca. Periuk pun boleh diterima, pengukus pun boleh diterima lah. Okey. Okey, jadi calon boleh menulis salah satu daripada jawapan. Okey, slide seterusnya. Okey. Memilih langkah kerja yang betul dan tidak berkaitan. Okey. Panduan, do. Okey, baca senarai langkah kerja yang diberikan. Dengan jelaslah. Okey, tandakan tik.
bagi langkah kerja yang betul. Ya. Okey, tandakan pangkah bagi langkah kerja yang tidak berkaitan. Okey. Okey, yang ini calon perlu jelaslah saya bulatkan di sini. Okey, ada calon play safe. Ada murid dia play safe. Dia tahu nak dapat skor dia tanda semua betul atau semua salah. Ya. Okey, penalti diberikan. Penalti akan diberikan daripada segi skor untuk soalan ini akan dikurangkanlah kepada calon tu. Okey. Oh, okey. Ini contoh soalan. Okey. Soalan yang ketiga, jenis soalan yang ketiga dalam bahagian A, memilih 5 langkah kerja yang betul. Mungkin item ataupun soalan yang diberikan 7 pilihan ke 10 pilihan. Jadi calon diminta memilih 5 langkah kerja yang betul. Antara panduannya ialah baca senarai langkah kerja yang diberikan. Kenal pasti pengganggu yang dalam soalan. Pengganggu tadilah pilihan yang tidak berkaitan. Yep. Tandakan atau gariskan tik bagi langkah kerja yang berkaitan. Okey, calon digalakkan menyusun langkah kerja secara sistematik dalam ruang jawapan. Okey, kenapa saya bagi juga tips yang ni supaya calon tak keliru ataupun peninglah. Dia sebenarnya Afiq tak ada masalah. Tiada penalti jika calon tak susun ikut urutan untuk soalan sebegini. Okey. Bentuk sebegini sebab kita cuma nak minta dia pilih yang betul saja. Tetapi satu kemudahan jugalah ataupun memudahkan calon untuk mengenal pasti mana pilihan jawapan yang betul. Jadi itu tujuan dia lah kenapa digalakkan. Tapi kalau tak susun tiada penalti, tak salah pun. Daripada segi kaedah menjawab. Okey. Baik. Ini contoh soalan. Okey. Okey. Memilih dan menyusun langkah kerja. Okey, baca senarai langkah kerja yang diberikan, panduannya pastikan langkah kerja disusun secara akur, prosedur dan sistematik. Yang mana first dia tak boleh berlawanan. Okey. Tulis nombor mengikut urutan menaik pada pilihan jawapan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Semak jika pilihan langkah kerja terdapat 2 set pilihan jawapan. Ada kebarangkalian, ada kemungkinan dalam satu proses kerja Afiq, terdapat 2 set pilihan langkah. Macam 2 langkah kerja lah yang tidak mengganggu prosedur. Okey. Jadi calon boleh semak. Sebab tu berlaku kekeliruan di situlah. Mungkin sedikit tricky kepada calon. Okey, jadi calon kena bandingkan. Kalau kata tidak mengganggu prosedur, memang akan ada 2. Okey, tapi jika terdapat 2 set jawapan, okey, di sini calon hanya boleh menulis 1 set sahaja dalam ruang jawapan. Calon tidak dibenarkan menulis 2 set jawapan untuk bahagian A. Okey. Okey. Baik. Okey. Ada soalan? Pelajar-pelajar? Tak ada. Okey. Tak Baik. ada. Okey. Ini contoh soalan tadi. Okey. Okey, boleh kita teruskan dengan bahagian B Boleh. Okey, apa yang ditanya? Okey, kalau bahagian A tadi dia tanya tentang pengetahuan dan juga kemahiran semasa menjalankan amali. Okey, saya lupa. Afiq, kita ada 2 jenis soalan sebenarnya. Satu kita panggil recall. Recall ni banyak dikeluarkan di bahagian A. Recall ni mengingat. Okey. Sekadar mengingat. So apa yang murid buat, belajar itulah yang ditanya. Okey. Tetapi bila bermula dengan bahagian B, kita ada satu lagi klasifikasi soalan, kita panggil sebagai T ataupun thinking dan mula berfikir. Kalau secara untuk orang umum, apa yang untuk pemahaman ibu bapa juga kebat tu bermula apabila dah start thinking lah. Soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi tu bermula apabila soalan tu dah thinking. Soalan yang memerlukan kemahiran berfikir. Okey, bahagian B ada 3 soalan. Okey, konstruk diuji ataupun apa yang ditanya. Okey, soalan 1 merancang kerja. Okey, soalan 2 menilai, soalan 3 mengira kos. Okey, ini saya kongsikan kebar dan kebat. Okey, apa dia agak-agak kebar tu? Kebar. Kemahiran. Lawan kebat. Dia rendah lah maksudnya. Okey, betul. Kemahiran berfikir aras rendah. Okey, 10 poin untuk Afiq. Kemahiran berfikir aras rendah dan kemahiran berfikir aras tinggi. Walaupun bahagian B dah bermula soalan thinking, tapi kita tidak boleh menafikan fungsi ataupun peranan soalan kebar sebab itu adalah dia secara hierarki penyusunan dalam soalan perlu juga kepada soalan kebar ni supaya memberi foundation ataupun asas kepada calon untuk menjawab soalan yang lebih tinggi. Okey. Antara kebar dan kebat yang sering disoal dalam bahagian B menyatakan, menyusun, mengenal pasti, menghitung, mengganti nilai, membeza, mengaplikasi, membanding, menjelaskan dan mencadangkan. Okey, kita pergi kepada satu demi satu untuk lebih jelas.
Sebab saya rasa daripada segi penyusunan item tu, soalan bahagian A ni membantu calon untuk lulus. Beralih ke bahagian B, untuk calon kepujian, calon dia akan dapat jawab bahagian B dengan lebih baik lah. Ya. Okey. Ni contoh soalan satu. Daripada bahagian B. Okey. Jadual Y menunjukkan bahan dan kuantiti yang diperlukan untuk memproses 800 gram tapai pulut. Okey, diberi jadual formulasi bahan. Okey, beras pulut 500 gram. Okey. Inokulum ragi ataupun ragi 1 gram lah. Inokulum istilah saintifik bagi ragi. Okey, 1 gram. Okey. Calon biasa kan gariskan apa yang diminta oleh ataupun apa maklumat yang terdapat dalam soalan. Okey, berpandukan jadual Y, hitung kuantiti bahan yang diperlukan untuk menghasilkan 8 kg tapai pulut. Okey, untuk hari ini kita akan kongsikan, saya akan tunjukkan dua kaedah pengiraan yang biasanya digunakan lah untuk mengira. Okey. Okey, kaedah pengiraan 1. Okey, langkah 1, okey, calon perlu kenal pasti jumlah produk dihasilkan. Dia mesti besar. Pada skala industri ataupun skala pemprosesan, jumlah produk tu lebih besar. Itu antara tip dia perlu tahu. Dan jumlah produk rujukan ataupun amali lebih kecil lah. Dia mesti berlawan. Okey. Kita dapat tengok produk dihasilkan dalam soalan 8 kilogram. Okey, yang dirujukkan 800 gram. Okey. Okey, kita tengok Okey. Okey, tuliskan maklumat. Sebab tu masa dicadangkan oleh lembaga perpustakaan tu dah cantik dah sebenarnya. Sesuai dengan aras kesukaran soalan. Okey, gunakan masa yang dicadangkan. Okey, 8 kg dan 800 gram. Okey, catat dan tuliskan. Okey, langkah kedua, samakan unit timbangan dan sukatan. Okey, bagi pemprosesan makanan, okey, unit timbangannya ialah gram dan kilogram lah. Dan murid kena tahu conversion unit juga lah. Penukaran daripada gram ke kilogram dan juga kilogram kepada gram. Kalau kita nak tukar dan juga sukatan liter dan mililiter. Okey. Kalau nak tukar kepada lebih kecil, lebih besar, kita bahagi. Kalau tukar kepada lebih kecil, kita akan darab. Okey. Dalam soalan, dalam langkah 1, unitnya tidak sama kan? Yep. Di sini boleh berlaku tricky. Jadi calon kena pasti sama ada mana pilihan calon untuk menukarkan ini kepada kilogram atau menukarkan ini kepada gram. Jadi sebab kalau tak mesti cikgu bahagi tak sama, komplain. Cikgu macam tak dapat, kenapa jadi besar? Itulah kan. Sebab kenapa? Sebab calon tak kenal pasti, unit dia tengok tak check pun, tak semak, tak sama pun. Okey, sebab tu langkah 2 kita samakan unit timbangan atau unit sukatan lah. Dalam kes ni kita gunakan unit timbangan. Okey. Formula pengiraan produk dihasilkan bahagi dengan produk rujukan, produk amali. Okey, darab dengan kuantiti bahan digunakan, kita akan dapat kuantiti sebenar. Okey. Kita murid di skrin tolong sama-sama buat kita tengok jawapan lepas ni. Okey. Langkah 2 tadi samakan unit timbangan, sukatan, ganti nilai. Okey. Yang 8,000 gram ni dapat daripada mana? Daripada kita tukar daripada 8 kg. 8 kg tapai pulut. Afiq kalau ambil SPM boleh ambil paper balik. Boleh ambil sekali ni. Bahagi dengan produk rujukan 800 gram. Okey, darab dengan kuantiti beras pulut yang digunakan ialah 500 gram. Okey. 8,000 gram bagi 800 gram kita dapat 10. Okey. Darab dengan 500 gram. Okey. Hasil jawapannya 5,000 gram atau 5 kilogram beras pulut. Okey. Calon boleh memilih mana-mana unit, tetapi pastikan betul lah. Unit sangat penting. Titik perpuluhan tolong jaga. Ini antara tip saya sebutkan bila menjawab soalan-soalan angka ataupun digit. Sebab boleh kerana kecuaian, biasanya kecuaian. Cuai, skor tak ada. Skor hilang. Sayanglah. Okey. Unit pun sama. Dia dah betul dah 5,000, tulis kilogram. Oh, jadi 5,000 kilogram. 5,000 kilogram. Banyak sungguh. Tak tahu berapa banyak dapat pulut dia. Sampai Amerika boleh susun. Okey. Ataupun 5 dah betul dah. 5 gram. 5 gram beras pulut. Okey, jadi itulah dia formula yang perlu kita ingat dan juga kita perlu tahu teknik untuk ubahkan unit salah satu unit tersebut. Baiklah, jadi cikgu,
kita akan sambung lagi selepas ini, tapi kita nak berehat terlebih dahulu dan kita sambung lagi sekali, kita sambung lagi di mana tadi kita sangkut. Jadi anda yang di rumah jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kita berehat dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Faisal untuk subjek pemprosesan makanan kertas 1. Baik Cikgu, silakan Cikgu, kita mulakan. Okey, Fik, kita sambung. Okey, Nazri. Nazri dengar tak? Nazri dengar? Dengar. Dengar. Okey, Wani. Wani boleh dengar cikgu? Okey. Okey, ada tadi kita dah pergi kepada satu kaedah pengiraan. Yep. Okey, sekarang saya kongsikan kaedah pengiraan yang seterusnya, okey. Untuk menjawab soalan ini. Okey. Okey, kaedah pengiraan 2. Okey, langkah 1. Okey, calon boleh membahagi kuantiti bahan digunakan dengan jumlah produk rujukan per amali, Okey. Dalam jadual, okey, kita balik semula kepada jadual. Okey, beras pulut 500 gram. Okey. Okey, catatkan. Okey, produk amali ataupun yang dihasilkan dalam jumlah kecil ialah 800 gram tapai pulut. Okey, langkah 1 bahagikan kuantiti bahan digunakan bahagi dengan produk amali. Okey, produk amali ni boleh jadi berbagai unit lah. Mungkin keluar botol. Okey. Mungkin keluar paket. Ada tak keluar unit timbangan? Terpulang pada soalan lah. Apa nasib calon tahun tu. Okey, contoh kita tengok 500 gram bahagi 800 gram, okey, dapat 0.625. Itu dia punya pengiraan langkah dia. Okey. Langkah kedua, okey, darab hasil bahagi dengan jumlah produk dihasilkan. Okey, hasil bahagi 0.625. Okey, produk yang dihasilkan pada skala industri pada jumlah yang lebih besar ialah sebanyak 800 gram tapai pulut. Okey. Kalau mana-mana kaedah pun calon pastikan unit sama. Mana kita guna gram lah. Saya gunakan gram dalam contoh. Kalau kilogram, tukar kepada selaraskan kepada kilogram. Okey, kemudian kita darabkan 0.625 darab 800 gram. Dapat tak jawapan yang sama? Cikgu, tu 800 ke 8,000 gram? 8,000 gram. 8,000 gram. Okey. 8,000 gram. Okey, dapat balik tak 5,000 gram atau 5 kilogram tu? Dapat. Kan? Baik. Okey, kita tengok balik yang tadi kan? Kan? Dapat. Okey. Okey. Dan ini antara kaedah yang digunakan dalam pengiraan, dalam menjawab soalan pengiraan ini. Dan sekiranya calon ataupun mungkin rakan-rakan guru yang lain ada kaedah lain yang diinovasikan, selagi relevan, selagi memberi jawapan yang sama, boleh diterima. Tak ada masalah. Itu antara tips dia. Okey. Okey, kita beralih kepada soalan 2. Panduan menjawab bahagian B, soalan 2, konstruk menilai. Okey. Konstruk menilai terdapat 2 bahan rangsangan ataupun stimulus yang dikeluarkan. Sama ada satu berbentuk teks linear. Okey. Teks lah, sama ada linear ataupun mungkin dalam bentuk dialog. Ataupun bentuk maklum balas ataupun daripada responden, daripada pelanggan. Okey. Dan satu lagi dalam bentuk bergambar. Okey, kita pergi kepada contoh soalan yang konstruk menilai bahan rangsangan teks. Okey. Berikut adalah sebagai respon pelanggan terhadap produk rempeyek keluaran syarikat anda. Okey. Contohlah dalam soalan dikeluarkan daripada maklum balas pelanggan, rempeyek syarikat kamu bulat yang cantik. Okey, ditulis macam tu. Ini gambaran sebenarnya. Layman dia tidak tahu ataupun orang awam dia tidak tahu menggunakan istilah teknikal lah dalam bidang tu. Dalam bidang sains ataupun proses makanan. Okey, rangup. Dia cuma cabut alam terlebih garam contohnya lah. Okey. Okey, murid-murid di skrin tolong bersedia. Okey, kita sama-sama jawab soalan ringkas ni. Okey, berdasarkan respon itu, nyatakan 3 aspek yang dinilai. Okey, siapa boleh cuba dulu? Okey, siapa pilih nak cuba? Satu daripada respon dengan satu aspek. Apa yang dinilai daripada rempeyek tu? Rupa. Okey, Daya, rupa. Rupa yang mana? Bulat. Bulat yang cantik. Okey, yang lain siapa nak cuba? Lagi apa lagi aspek yang dinilai? Rasa. Okey, Bun. Ikhwan Hazim nama sebenar dia. Ikhwan Hazim. Apa dia? Ikhwan. Rasa. Rasa respon yang mana? Terlebih garam.
Terlebih garam. Okey, betul Rangup, seorang lagi. Siapa? Rangup, siapa nak cuba? Rangup berkaitan dengan aspek apa? Okey, Amirul Hafiz. Rangup. Aspek apa yang dinilai pada rempeyek semasa amali? Ni amali form 4 ni, dah lama juga. Aspek T, kita tak dengar. Okey, kita cuba. Kita tak dengar cikgu, dia punya mic problem. Okey, siapa boleh bantu Okey, Hafiz? siapa yang mudah? Nazri ataupun Dayah boleh jawab kali kedua? Textile. Texture. Okey, betul. Texture. Okey, texture untuk rangup. Okey. Okey. Ini kalau konstruk menilai bahan rangsangan ataupun stimulusnya dalam bentuk teks. Boleh keluar dialog, boleh keluar kad maklum balas daripada pelanggan dan macam-macam lah. Okey. Okey, konstruk menilai kedua ialah bahan rangsangan bergambar. Calon akan diberikan 2 gambar ataupun 2 rajah produk yang dihasilkan. Ada 36 produk, Afiq. Diorang kena ingat. 36 produk. Untuk kena ingat tu. Okey, contoh yang saya bawakan hari ini ialah yang kita paparkan, kita kongsikan ialah roti ban. Okey. Okey, berdasarkan rajah K, nyatakan 2 aspek yang dinilai pada roti ban tersebut. Okey, siapa yang belum? Cuba. Nazri boleh? Okey, aspek yang dinilai pada gambar. Kalau kita tengok gambar tu. Okey, siapa boleh cuba jawab? Bun? Mungkin Bun? Rupa. Nurul? Rupa. Rupa. Okey. Rupa. Rasa. Rasa rupa. Rupa dan warna. Okey. Rasa saya reject dulu. Saya minta maaf cikgu terangkan kemudian rasa tidak diterima. Okey, ini contoh kalau konstruk menilai soalan kedua berpandukan stimulusnya ataupun bahan rangsangan berdasarkan gambar atau rajah. Okey, kita pergi kepada tips lah. Okey. Tips panduan menjawab soalan 2 bahagian B. Apa yang banyak saya kongsikan ini, Afiq, kebanyakan ini insya-Allah yang boleh kata kerap lah. Kerap keluar dalam peperiksaan. Okey. Tips yang pertama, jawapan calon perlu kukuh. Ini adalah mata pelajaran teknikal yang melibatkan kemahiran saintifik, kemahiran memproses makanan. Jadi jawapannya perlu kukuh. Contoh macam inilah. Nyatakan satu kriteria bagi aspek berikut pada frankfurter daging ayam. Kita nak calon merespon tentang kriteria bagi aspek warna. Jawapan-jawapan begini, tidak cantik, tidak bare, tidak boleh diterima. Tidak menarik. Perlu kepada pengukuran yang kukuh. Krim, kemerahan, seragam. Dan juga semua produk yang 36 produk yang lain lah. Inilah kita perlukan jawapan ataupun respon yang diperlukan daripada calon. Yang kedua, tips ataupun panduan yang kedua, stimulus bergambar. Katalah kamu diberikan stimulus bergambar, elakkan beri aspek yang tidak boleh dinilai pada gambar. Sebab tadi siapa yang jawab rasa tadi pada roti? Kita boleh rasa tak roti tu? Ada tadi. Kita boleh rasa roti? Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Mungkin tak cantik tapi rasanya sedap. Betul? Jadi kita judgemental lah, kita tidak adil kepada tu. Jadi sebab itu dia antara tip. Stimulus bergambar, elakkan beri aspek tidak boleh dinilai pada gambar. Contoh, gambar frankfurter daging ayam lah. Apa yang boleh dinilai? Warna, rupa dan bentuk. Sebab ni kita boleh nampak daripada bahan rangsangan yang diberikan dalam soalan. Tetapi tidak boleh dinilai bau, rasa dan tekstur. Tetapi saya berikan sedikit exemption lah ataupun pengecualian bergantung kepada produk dan stimulus. Bagaimana bahan rangsangan itu dipersembahkan dalam soalan. Dalam kertas soalan. Jadi calon kena alert lah, kena peka. Dan satu lagi, apabila memberi faktor, memberi alasan, memberi cadangan, tolong bersifat selari dan kukuh lah. Maksudnya katalah faktornya warna, berikan sebab yang sesuai. Contohnya mungkin kekurangan pewarna, kelebihan pewarna yang digunakan dan sebagainya lah. Bergantung kepada produk ataupun soalan yang ditanya. Okey. Mungkin pelajar dah dapat bayangan dah sebenarnya macam mana rupa-rupa soalan berdasarkan apa yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, jadi silakan cikgu. Okey, boleh. Ini ada tips lagi Okey, ini soalan ketiga bahagian B. Okey. Soalan ketiga bahagian B konstruk individu ialah berkaitan dengan pengiraan kos. Okey, saya bagi sedikitlah tips perkongsian, baca dan fahamkan soalan. Okey.
kenal pasti formula yang tepat. Formula yang perlu digunakan bagi menjawab soalan berkenaan. Ganti atau masuk nilai yang betul dalam formula. Jangan careless. Calon jangan careless. Saya selalu ingatkan. Dan ini saya ingatkan kepada calon-calon juga yang lain. Okay. Di dalam peperiksaan, jangan ingat satu skor tak apa. Satu skor itulah yang mungkin menentukan A tolak kita ataupun B tambah. Cemerlang ke tak, ataupun lulus gagal kita. Jadi jangan rasa tak apa satu skor. Kita tak tahu di mana satu skor kita tu. Okey. Unit mata wang RM ditulis RM15 contohnya. Okey. Kalau menggunakan perlu kepada formulasi yang dimanipulasi ataupun terbitan, semak dengan teliti dan semak semula langkah kerja selepas menjawab. Okey. Baik. Ini contoh mengira kos projek. Okey, apa dia kos projek? Ialah kos perbelanjaan yang dikeluarkan secara keseluruhan untuk menghasilkan sesuatu projek. Okey, formula kos projek itu singkatanlah KP sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, kos bahan maksudnya semua bahan mentah yang digunakan dalam perniagaan industri pemprosesan makanan. Okay, bahan pewarna, bahan pengawet, ejen apa-apalah, ejen pemekat aditif makanan. Dan di peringkat SPM, termasuk juga bahan dan kelengkapan pembungkusan termasuk dalam kos bahan. Di peringkat SPM lah. Saya cerita ni. Di peringkat lebih tinggi ada disiplin pemeringkatannya sendirilah. Tapi di peringkat SPM kita menerima pakai itu. Okey, kos upah dan juga kos overhead. Sama juga untuk peringkat SPM, kos overhead yang ditanya berkaitan dengan tenaga elektrik. Bekalan air terawat dan juga untuk pemprosesan makanan tambahan gas masakan. Okey, contoh soalan yang ni cikgu nak ada yang jawab. Okey, hitung kos projek berdasarkan maklumat di bawah diberikan. Bahan mentah RM35, upah pekerja RM5, overhead RM5. Berapa jumlah kos projek? Berapa? Oh, semua dah pegang kalkulator dah. 50, 55. 55. 55, Fatihah. 55. Okey, betul. 55. Betul, Cuma RM55. campurkan ke semua senario kos yang diberikan. Jadi kita akan dapat kos projek itu. Okey. Okey, bagus Fatihah. Okey, konsep untung dan rugi. Okey, kita pergi cepat. Bila berlaku untung? Bila harga jualan melebihi daripada harga kos. Apa untung? Pendapatan melebihi perbelanjaan. Okey, formula untung seperti yang ni lah. Okey, harga jualan tolak harga kos sama dengan untung. Di sini positif. Dia jadi positif. Tapi tak perlu tulis tanda positif pun kita dah faham lah. Okey. Vice versa ataupun dia berbalik kepada kerugian. Bila berlaku kerugian, harga jualan kurang daripada harga kos. Apa itu kerugian? Pendapatan lebih sedikit daripada perbelanjaan. Okey, sama juga dengan formula untung. Harga jualan tolak harga kos, ada negatif. Calon kena tulislah. Sebab untuk membezakan untung dan juga rugi. Kalau rugi kena tulis simbol negatif. Supaya nampak dia punya beza antara untung dan juga rugi. Okey, konsep harga jualan dan peratus untung. Apa peratus untung? Ini berkait-kait, dia sequence biasanya. Soalan ni dia berurutan. Okey. Unjuran ataupun anggaran jumlah keuntungan yang akan diperolehi. Bagaimana formula mengira keuntungan? Okey. Katalah harga jualan sama dengan harga kos. Yang ni bracket dalam kurungan, tambah dalam bracket peratus untung ditetapkan per 100 darab dengan harga kos. Oh, ada. Okey, tak apa. Okey, contoh soalan dia kita tengoklah. Dan yang lain dia boleh kita tanya. Acan telah menetapkan peratus untung sebanyak 50% bagi setiap bungkus keripik pisang yang dijualnya. Harga kos bagi setiap bungkus ialah RM RM2.50. Hitung untung yang diperoleh bagi setiap bungkus. Okey. Okey, langkah kerja penyelesaian. Ambil masa, jangan terburu-buru. Itu antara tips bila menjawab soalan. Okey, langkah 1, dapatkan maklumat. Apa maklumat yang calon boleh dapat dalam soalan? Diberikan. Okey, harga kos satu bungkus diberikan RM2.50. Peratus untung satu bungkus 50%. Okey. Langkah 2, ganti nilai dalam formula tadi. Okey, formula yang ni. Ganti nilai. Okey. Harga jualan RM2.50 tambah dalam kurungan 50% darab RM2.50. Okey, RM2.50 tambah RM2.50. Okey, ni harga jualan. Okey.
Kita berbalik bagaimana nak cari untung. Untung sama dengan harga jualan tolak harga kos. Okey. Okey, RM RM3.75 tolak RM2.50. Okey, RM1.75 ialah untung produk tersebut. Okey. Okey. Calon boleh? Anak-anak didik di skrin. Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Konsep harga kos. Okey, apakah harga kos? Kos yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap unit produk makanan. Formula harga kos, okey, harga kos sama dengan kos projek bahagi jumlah produk dihasilkan lah. Berapa produk dihasilkan. Terpulanglah unit-unit ni mungkin boleh jadi pelbagai. Jadi calon kena alert. Okey. Contoh soalan. Okey, yang ni nak minta anak didik jawab. Juwita telah memproses sebanyak 50 kotak coklat salutan. Kos projek tersebut ialah sebanyak RM150. Hitung harga kos bagi satu kotak coklat salutan. Okey, siapa boleh cepat? Okey, cepat. RM150 kos projek. Formula dah ada kat atas. 3. Okey, unitnya sebutkan unit. 3 apa? Unit untuk mata wang. Daya. Berapakah harga kos bagi satu kotak? RM3. RM3. Okey, betul. Okey. Okey, ada pun. Langkah kerja penyelesaian. Okey. Okey. Baik. Okey. Boleh teruskan? Boleh Okey, cikgu. okey. Silakan. Okey, kita terus kepada bahagian terakhir, panduan menjawab bahagian C. Okey. Bahagian C cuma 2 soalan yang ditanya. Okey. Konstruk diuji untuk soalan 1 ialah inovasi produk. Sama ada berkaitan bahan mentah, kaedah pemprosesan dan juga mesin dan juga peralatan. Okey. Dan soalan 2 perniagaan kesawanan berkaitan dengan industri pemprosesan makanan. Okey. Apa jenis kebar dan kebat yang diuji ataupun ditanya dalam soalan bahagian C? Mencadangkan, menjelaskan, menghubung kait, melakar, mewarna, menyusun, mengolah, menjana idea dan menganalisis. Ini antara kebat dan kebat yang ditaburkanlah, dipecahkan di dalam soalan bahagian C kertas 1 pemprosesan makanan. Ini mungkin lebih kepada rakan-rakan guru lah, apabila nak membuat soalan. Okey. Ini kita jawab sama-sama. Okey, contoh soalan 1 bahagian C. Anda bercadang untuk menghasilkan produk sampingan daripada hampas buah nanas yang diperoleh daripada pemprosesan kordial nanas. Okey, pemprosesan kordial nanas memang dilakukan di sekolah. Murid buat semasa sidang amali. Okey. So, ideanya, soalannya daripada hampas tu, okey, kita ada contoh 4 soalan. Okey, cadangkan satu produk baharu yang boleh dihasilkan daripada hampas. Kena faham soalan, kena garis soalan, Okey, nyatakan sebab kenapa calon memilih produk tersebut. Okey, huraikan kaedah pemprosesan produk baharu tersebut dan hasilkan satu lakaran pembungkusan bagi produk baharu tersebut. Okey. Okey. Di skrin, siapa yang nak cuba jawab? Bagi idea. Apa contoh produk yang boleh kita hasilkan daripada hampas buah nanas? Okey. Untuk soalan A. Siapa boleh? Bun. Silakan Bun. Kita boleh hasilkan. Abun, cuba dekatkan mic dengan mulut. Dekatkan mic. Okey. Dekatkan dengan mulut. Hasilkan roti bagi biskut. Bun, dekatkan lagi. Dekatkan dengan bibir. Jauh lagi tu. Dekatkan lagi. Macam tu. Yes. Ya, cuba cakap. Kita boleh hasilkan inti untuk biskut ataupun kuih-kuih seperti tart atau sebagainya. Okey. Okey. Kita ada contoh jawapan lah. Ini soalan contoh open end ataupun soalan yang terbuka. Calon boleh bermain dengan dia. Tapi kita jawab nanti kepada tips. Dia Boleh. ada sekuen dia. Boleh. Okey, cuma untuk info dan juga tips kepada semua calon, elakkan memilih ataupun menjawab produk yang telah dihasilkan, produk buah nanas yang telah dihasilkan di dalam amali. Okey, bagi silibus KBSM, kita ada hasilkan jam nanas dan juga cordial. Jadi jangan jawab. Jangan pilih yang tu. Jangan pilih dua tu. Jangan pilih dua tu. Itu antara tips dia. Pilih selain daripada itu. Jawab. Jadi macam yang Bun jawab tadi, kuih tart nanas tu boleh lah. Boleh. Biskut. Biskut. Baik. Okey, nyatakan sebab anda memilih produk tersebut. Okey. Okey, ni do and don'ts. Tips bagaimana menjawab soalan 1 bahagian C. Baca dan fahamkan soalan, gariskan kata kunci, kehendak soalan. Kalau ada highlighter, pakai highlighter. Kalau tak, garis dengan pen. Okey. Cadangkan idea yang sesuai. Okey. Relevan dan paling senang.
saya yang ni tak ada masalah. Sesuai dengan relevan ni insya-Allah calon boleh bagi macam-macam. Betul. Ya. Tetapi dia akan sangkut kepada paling senang ni, paling senang kemampuan calon maksudnya sebab nanti kita pergi tu dia akan sebabnya bahagian sini didesain ataupun direka sebenarnya untuk memberi peluang kepada calon cemerlang. Itu antara dia punya itulah spesifikasi soalan. Okey. Okey, jadi antara caranya ialah apa idea yang calon boleh fikir dia boleh senang jawab. Tapi masih relevan lah. Tak bolehlah senang saja je. Ya, betul. Kan main-main Tapi tak relevan pula kan? jawapan yang kita bagi. Okey, kenapa kita pergi kepada perkara nombor 3? Idea ataupun jawapan awal biasanya berurutan berkesinambungan dengan soalan seterusnya. Okey, biasanya dia akan cadang. Cadang tak ada masalah. Boleh name apa-apa, cadanglah apa-apa pun. Okey. Okey, berikan sebab pilih bahan. Okey, uraikan, jelaskan kaedah penulisan. Yang ni insya-Allah calon biasa boleh dapat skor. Tapi bila kat sini dia start sangkut-sangkut lah. Okey. Okey, itu tujuan dia. Jadi cikgu ada tips tak ni untuk bahagian C ni agak sukar kat ni. Okey. Idea jawapan perlu relevan dengan kehendak mata pelajaran pemprosesan makanan. Baik. Secara impresi ataupun secara tanggapan apabila baca jawapan ataupun respon calon, kita boleh nampak ada elemen industri pemprosesan makanan. Dalam menjawab soalan produk baharu itu. Contohlah saya beri contohlah, saya kongsikan daripada penyediaan bahan, sepatutnya dalam konsep menjawab soalan ini daripada penyediaan bahan sehingga kepada pembungkusan. Tapi biasanya calon dia tersasar lah. Dia tersasar. Akhirnya contoh produk dihidang di atas pinggan. Produk disaji dengan cantik. Plating, lebih kepada plating bukan packaging. Itu yang mengurangkan impresi ataupun tanggapan terhadap elemen industri pemprosesan makanan. Okey, jadi pengakhiran untuk esei itu kita perlu akhirkan dengan packaging, bukannya mulakan daripada penyediaan bahan, bila menjawab kaedah lah, soalan kaedah, dan diakhirkan dengan pembungkusan. Sebaik-baiknya. Untuk memastikan calon boleh mendapat skor penuh. Sebab biasanya kaedah tu yang akan memberi pecahan kepada soalan kaedah pemeriksaan itu yang memberi markah yang paling besar dalam soalan ini. Okey, tip 5, idea jawapan berkesinambungan, tersusun dan sistematik. Okey. 6, kaedah penyediaan pemprosesan digalakkan calon menjawab dalam bentuk carta alih. Kalau boleh, bukan tak boleh, elakkan secara linear text lah ataupun benda nombor sekuen 1 2 3. Sebaik-baiknya dalam bentuk carta alih lah. Dan kurangkan dengan izin, ini adalah kertas teknikal. Kita tidak menilai kemampuan bahasa calon. Tidak menguji kemahiran berbahasa yang sangat baguslah. Bukan kata tak perlu kepada penggunaan bahasa yang baik, tetapi kena jelaslah. Kita lebih praktikal lah dengan laras bahasa teknikal. Jadi tak perlulah penanda wacana ada calon meleret-leret. Sehubungan itu, arakian pun ada. Cuba cerpen. Tak perlu. Okey. Perkara 7, bahan tambah, bahan baharu perlu dimasukkan dalam kaedah pemprosesan. Okey. Kalau ada soalan berkaitan dengan cadangan bahan tambah. Okey, 8 saya ulang balik, gunakan laras bahasa teknikal dan simbol parameter. Suhu bagaimana? Simbol masa bagaimana? Simbol break bagaimana? Kalau ada pH kepada produk. Gunakan ruang jawapan seoptimumnya. Soalan lakaran dan berwarna. Okey. Kalau ada soalan lakaran berwarna lah. Okey. Lakaran perlu dibuat dengan jelas. Okey. Diwarna dan dilabel mengikut kehendak soalan. Dan kalau ada berkaitan pembungkusan, masukkan maklumat-maklumat pembungkusan, panel maklumat pemakanan, akuan pemakanan pada label, senarai ramuan, bahanlah, penandaan tarikh sama ada sebelum guna atau selepas guna dan juga maklumat penghilang atau pengeluar. Okey, ini berkaitan dengan soalan 1 bahagian C. Okey, kita pergi kepada soalan terakhirlah. Okey, bahagian 2 soalan C, konstruk perniagaan dan kesawanan. Anda bercadang untuk mengembangkan perniagaan berasaskan hasil biji-bijian. Okey. Nyatakan 2 agensi yang boleh membantu mengembangkan perniagaan anda dan hasilkan satu lakaran berwarna papan tanda perniagaan yang mengandungi maklumat berikut. Nama syarikat, maklumat berkaitan perniagaan. Okey. Memandangkan masa mencemburui kita. Boleh cikgu. Okey, ada. Tak cemburu sangatlah cikgu. Tak cemburu sangat. Masih ada. Okey, tak apalah. Kita boleh panjang lagi cikgu punya pasal saya bagi cikgu. Okey. Antara tips ataupun panduan untuk menjawab soalan 2 bahagian C dalam konstruk perniagaan kesawanan bagi kertas pemprosesan makanan 1. Yang pertama, kenal pasti kementerian, bahagian,
jabatan agensi yang terlibat dalam perniagaan industri pemprosesan makanan dan fungsinya. Kemudian Kementerian Kesihatan Malaysia lah di bawah bahagian kawalan mutu makanan. Itu yang teras lah. Kita juga berkait dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna. Jabatan mungkin JAKIM mengeluarkan agensi. Agensi kerajaan tempatan pun. Apa-apa PBT, contoh PBT diterima. Jabatan JAKIM dan sebagainya lah. Kenal, yang kedua, calon perlu kenal pasti faktor-faktor yang terlibat dalam mengembangkan perniagaan, lokasi, dan juga sedikit uraian lah, kemudahan, infrastruktur, dasar kerajaan, sumber dan sebagainya. Dasar yang relevan dengan industri yang semasa, dasar yang bersifat semasa lah. Contohnya kerajaan memperkenalkan cukai minuman bergula dan sebagainya. Apa yang sesuai dengan dasar-dasar semasa. Ketiga, calon perlu kenal pasti khidmat-khidmat sokongan dalam perniagaan industri pemprosesan makanan, periklanan yang diperlukan dalam perniagaan, pergudangan untuk menyimpan barang, telekomunikasi berhubung, pengangkutan untuk menghantar produk daripada kilang kepada gudang, ke kedai, Baik. Okey. Soalan lakaran papan iklan. Kalau ada soalan berkaitan lakaran papan iklan, kait rentang atau bergantung berkaitan perniagaan, okey. Ini panduan. Okey. Idea calon yang asli atau autentik. Tiada plagiat produk sedia ada. Tidak boleh. Saya tak boleh sebutlah. Tapi calon kena faham, minta guru-guru pun bantu menjelaskan kepada anak-anak didik kita apa contoh idea yang asli lah, yang tidak melibatkan produk plagiat. Tidak boleh plagiat kepada produk yang telah sedia ada di pasaran, yang available dah di market. Okey. Yang kedua, gunakan seoptimumnya ruang jawapan yang disediakan. Dalam kertas soalan ada diberi ruang jawapan. Gunakan sepenuhnya. Jangan lukis tepi sikit tu. Memang saiz ruang jawapan yang diberikan tu sesuai untuk menjawab. Baik. Memang cantik. Lakaran jelas, terang dan diwarnakan. Maklumat-maklumat seperti yang perlu dimasukkan adalah jelas. Jadi calon kena tahu. Dan kalau diminta label maklumat, calon perlu tahu bagaimana melabel maklumat. Ada soalan daripada anak-anak didikku? Okey. SMK Pekan faham? Ada apa-apa soalan? Wani, tanyalah sikit. Perlukan tips lagi ke daripada Cikgu Faisal? Tak ada? Ada? Okey, kita sini antara nota tambahan lah. Baik, boleh Ini cikgu. contoh agensi-agensi yang membantu usahawan berkaitan dengan bantuan kewangan, MTDC, BPMB, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Tekun Nasional, MARA. Ini antara logo-logo lah agensi yang berkaitan. Majlis Amanah Rakyat, UDA Holding, Fama, Bernas. Bimbingan dan latihan, MARA, MPC, RISDA, SME Corp Malaysia. Jadi itulah dia. Jadi cikgu, selain daripada agensi membantu usahawan, ini adalah perkara yang perlu pelajar ingat. Apa lagi yang cikgu perlu nak tekankan supaya pelajar ingat? Macam tadi cikgu ada tekankan agensi, kementerian, contoh-contoh kementerian yang kita perlu ingat, contoh-contoh agensi. Macam mana kita nak ingat benda tu cikgu? Susah tu. Sedikit saya membantu juga. Katalah kalau macam calon bermasalah untuk mengingat keseluruhan, menggunakan akronim ataupun kata ringkas tu pun membantu. Contohlah katalah pelajar tak ingat Majlis Amanah Rakyat. Ingat MARA. Ataupun FAMA, mungkin calon tak boleh ingat Federal Agriculture Marketing Authority, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. FAMA pun boleh. Tetapi sedikit-sedikit macam kata typing error lah. Boleh diterima. Kecuali jangan lari sangat daripada maksud dan istilah teknikal. Kita tak boleh terima lah. Baik. Tapi kalau sedikit-sedikit tu kita boleh terima. Baiklah, jadi selesai untuk bahagian A, bahagian B, bahagian C. Dan saya ingatkan pemprosesan makanan ini tak ada bahagian yang perlu ada hitung kira ni. Okey, jadi kita nak tanya pelajar-pelajar, ada lagi apa-apa soalan untuk tanya pada pada Cikgu Faisal? Ada tak? Nak tanya tips ke bahagian C susah? Contoh kan, kita dah cakap yang agensi kerajaan tu, tapi kita tak tahu pun dia punya cara bantuan dia. Boleh ke? Kita salah sikit cara bantuan dia. Okey. Kalau kata contohlah satu agensi tu memberi dua khidmat bantu, perniagaan dan kewangan, tapi calon menggunakan agensi yang sama,
tak apa, kita boleh terima. Sebab justifikasinya kepada kepada fungsi agensi berkenaan. Tetapi kalau fungsi yang lain tak boleh lah. Okey, contoh, saya ambil contohlah MARA, Majlis Amanah Rakyat. Baik. Selain daripada menyediakan pinjaman, bantuan kewangan, MARA juga menyediakan latihan kepada usahawan, kepada peniaga, dan juga menyediakan infrastruktur, menyediakan ruang-ruang perniagaan kepada para peniaga, kepada para usahawan, terutamanya dalam industri makanan, untuk memasarkan produk makanan Malaysia, produk makanan mereka. Okey, jadi itulah dia. Selesai sebenarnya cikgu dah tunjukkan formula kaedah pengiraan, kemudian cara-cara kita nak menjawab bahagian C. Baik cikgu, ada tak apa-apa kata-kata akhir buat semua calon-calon SPM di luar sana, terutamanya calon-calon SPM yang mengambil subjek pemprosesan makanan kertas 1 ataupun PEM ini? Okey. Harapan saya untuk semua calon kertas 1 7203 pemprosesan makanan yang telah mendaftar dan bakal menduduki kertas ini pada 22 Mac 2021, cantik. Kita bermula 2022 Februari. Ya, betul. Tamat pun 2022 Mac. Mac. Memang cantik tempoh sebulan. Kebanyakannya memang 7 kertas lah kebanyakan sekolah. Menawarkan 7 kertas bagi aliran vocational. Hadiah awal, kita ada ruang gap yang agak lama daripada kertas yang semalam berakhir pendidikan Islam di Kamora. Sehingga ke 22. Sepatutnya semua calon menggunakan, saya yakinlah sepatutnya calon menggunakan ruang ini sebaik-baiknya. Sebab dia tak ada paper lain lah kebanyakan, kecuali mungkin ada yang ambil perniagaan. Ada sekolah yang dia menawarkan package perniagaan dengan MPV, tapi tak banyak. Gunakan ruang ini sewajarnya lah. Peluang untuk bertanya, mengulang kaji bersama dengan guru. Tambahan pula, saya rasa lebih signifikan, ini adalah last batch untuk mode KBSM. Betul. Dan juga last paper untuk calon-calon aliran vocational. Save the best for the last. Okey. Alright, terima kasih Cikgu Faisal. Okey, so save the best for the last. So good luck untuk semua calon-calon SPM, terutamanya yang mengambil subjek kita pada hari ini, iaitu pemprosesan makanan kertas 1. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Faisal kerana sudi berkongsi ilmu bersama dengan kami semua, teknik, panduan dan macam-macam kaedah untuk menjawab kertas pada hari ini, dan juga semua pelajar SMK Pekan Pahang. Okay, I wish you guys good luck. Korang batch 2020 ke 2021 ni? Batch Pro Max. Ni Pro Max. Untuk okey. So batch Pro Max, do your best, okey. Jadikan contoh senior pada tahun ini, dan juga tahun ini juga anda akan jawab SPM. Alright. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton pada hari ini yang sudi bersama dengan kami dalam Road to Success selama 3 jam, dari jam 3 sehinggalah jam yang terakhir ini. Semoga apa saja yang kami kongsikan dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk memperolehi keputusan yang cermelang, terutamanya buat calon-calon SPM di luar sana. Baiklah, jadi kita akan jumpa lagi esok untuk subjek yang berbeza dan guru jemputan yang berbeza. Kalau nak tahu siapakah di kalangan host yang akan mengendalikan RTS esok, Road to Success, nantikan esok pada waktu dan jam yang sama, hari yang sama. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi esok semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar Amin Rashid bin Ramli, ibu bapa penjaga kepada pelajar Rumah Penyayang Tuan Abdul Razak yang sedang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan. Saya mendoakan mereka semua agar mendapat kejayaan dalam subjek pemprosesan makanan dan juga semua subjek SPM yang lain. Dan juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan dan juga kepada guru Ahmad Faisal bin Muhammad Ali selaku guru subjek pemprosesan makanan. Saya mendoakan agar semua guru-guru dan juga pelajar diberikan kejayaan yang sempurna dan diberikan hidayah dan juga keputusan yang cemerlang, insya-Allah terbaik.